إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita pada malam ini dalam majlis ilmu, dan kita mengharapkan pertemuan kita di dalam majlis ilmu ini Allah berikan kemudahan kita dalam mencari jejak-jejak ke syurga, dan juga Allah memberikan kemudahan kita dan memberatkan timbangan amalan kita di sisi Ar-Rahman supaya kita mendapat ganjaran pahala yang besar, dan akhirnya kita mengharapkan Allah terima amalan kita dan memberatkan timbangan kita dan memudahkan masuk syurga bertemu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih lagi membicarakan tajuk buku bagaimana memiliki syurga dan khazanahnya. Yang mana ianya merupakan satu perkara yang kita perlu untuk dapat, untuk mencarikan syurga yang Allah janjikan. Dan Allah ingatkan kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak untuk memberikan keyakinan kita bahawa nun di sana adalah matlamat kita, nun di syurga. Adapun dunia ini sebagai wasilah untuk kita meneruskan siri kehidupan kita dan menambahkan siri amalan kita supaya kita menjadikan manusia yang mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Apatah lagi kita berada di zaman dengan zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian yang tidak akan selamat sesiapa pun melainkan dengan ilmu yang tepat, dengan keyakinan mereka kepada Allah, mengikut manhaj ulama 3 kurun yang terbaik bermula daripada Sayyidul Anbiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Hanya itu je jalan untuk menyelamatkan diri kita. Maka wahai penuntut ilmu, tuntutlah ilmu dengan sebaik-baik cara menuntut ilmu, ya, dari tempat yang betul, dari manhaj yang betul, dan insya-Allah, ya tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berjalan dengan jalan yang betul. Kalau kita tidak menuntut ilmu dengan cara yang betul dari ulama rasikhuna fil ilmi, ulama-ulama yang amanah dari sudut ilmunya, maka kita akan melihat ke penyelewengan dari dalam sudut agama kita ataupun penyelewengan dalam perjalanan kita mencari kebenaran, dan di situ akan datang kerugian kita apabila kita bertemu dengan Allah. Kita takut amalan-amalan kita menjadi debu yang berterbangan. Maka di sini kita sambung balik tajuk buku kita, bagaimana memiliki syurga dan khazanahnya. Jadi para penuntut ilmu, saya mengharapkan bersama tuan-tuan dan puan-puan, ya, ada apa? Ada Al-Quran paling kurang, ya, Al-Quran dan nota-nota yang hendak dituliskan, ya. Insya-Allah ada. Baik, kita masuk bab yang keempat, muka surat 33, bagaimanakah memiliki syurga Firdaus, ya, bagaimanakah untuk bagaimanakah bab yang ketiga, bagaimanakah cara untuk dipermudahkan jalan ke syurga. Oleh kerana itu kita berusaha untuk mendapatkan kemudahan jalan-jalan ke syurga hanya dengan ilmu sahaja yang kita ketahui. Kerana jalan-jalan ke syurga, ya, yang penuh liku-liku ini rupanya ada jalan yang mudah. Dengan arti kata lain, shortcut tak ada. Dalam agama tak ada shortcut. Dia kena ikutkan menuntut ilmu dengan cara yang betul, maka dia akan dapati jalan yang betul itu. Kalau dia nak ikut shortcut, dia tak akan dapat. Dia bolehlah berbicara tentang agama di atas kejahilannya. Setengah orang kan, dia ialah belajar kita macam kita terjebak di dalam menuntut ilmu dunia. Kemudian tiba-tiba dalam usia-usia yang 40-an, 50-an baru kita sedar bahawa kita kekurangan segala-galanya, mula kita menuntut ilmu akhirat. Tetapi sayang, dalam usia yang begitu kita mengatakan ilmu akhirat yang dituntut tidak lengkap. Kerana masalah bukan masalah apa, disebabkan masalah cara menuntut ilmu itu satu bab, sistem menuntut ilmu itu bab yang kedua,
Lepas tu yang ketiga, guru-guru yang mursyid yang betul-betul membawa kita ke jalan yang betul mengikut fahaman Quran dan Sunnah itu, ya, yang kita tak kenal. Kita main ambil je tok guru, tengok je muka putih kita ambil, muka nampak bersih ambil, serban besar ambil. Jadi kita tidak ada satu apa orang kata sukatan untuk menentukan betulkah apa yang dibawa oleh tok guru tu atau ustaz tu. Kita tak ada. Kita hanya dengar, oh dia bawa Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, generasi dahulu yang terkenal dengan kemahiran agama pun masih lagi berhati-hati. Kerana apa? Terdapat golongan yang pandai membaca Al-Quran, hafiz Al-Quran, tetapi dia merupakan perosak agama. Ya, golongan Khawarij, siapa yang tidak kenal kemahiran mereka membaca Al-Quran dan kekuatan ibadat mereka, tetapi Al-Quran sampai di kerongkong saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak mengisyaratkan kepada kita nilaian kita yang mutaakhirin dalam saat-saat kita nak cepat tu, nak mencari kebenaran, kita tersilap langkah, tersilap jejak, akhirnya kita mengikut rentak-rentak tok guru kita ataupun ustaz kita yang hanya kita nampak hukum zahir. Mereka pandai baca Quran, mereka pandai berhujah, itu sahaja. Hakikatnya pada usul masalah akidah, kita tak kenal tok guru kita bagaimana, dan akhirnya kita dapati tok guru kita menganut kefahaman-kefahaman yang mana kefahaman itu adalah kefahaman batil, walaupun dia hafiz Al-Quran, walaupun dia membaca hadis, tapi kesalahan-kesalahan itu yang menjadi isunya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, sebab tu orang bicarakan, ya, lelaki ini, kehebatan ulama tu, orang itu, orang ini. Lalu Imam Syafi'i, Imam Sayyidina Ali mengatakan, al-haqqu la yurafu birrijal. Kebenaran tidak dikenali melalui lelaki, penonjolan seseorang itu. Tak. Kerana Khawarij, penonjolan mereka, simahum, ya, di antara tanda-tanda kehebatan mereka, mereka bertahajud, qiyamul lail, berpuasa sehari, berbuka sehari, bengkak-bengkak kaki Al-Quran fasih, dalil pada lidah mereka. Tetapi Rasulullah mengatakan, kalbun min kilabin ahli nar, anjing di antara anjing ahli neraka. Berat. Fasih. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menisbahkan dengan kejahilan kita ini, ya, untuk menentukan kebenaran itu berat, susah. Jadi mudah-mudahan Allah bagi petunjuk, dan alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan munculnya orang-orang yang bertanggungjawab untuk menyebarkan kefahaman Al-Quran dan As-Sunnah mengikut 3 kurun yang terbaik seperti Akademi Sunnah ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, iltizam. Kerana apa yang kita lihat, Akademi Sunnah telah membawa guru-guru ataupun pendidik-pendidik yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 generasi yang terbaik. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Di antara jalan-jalan yang boleh kita dapat ilmu di alam maya melalui Akademi Sunnah. Jadi kita teruskan. Jangan biarkan kita dalam keadaan kekosongan ataupun teraba-raba nak cari kat mana aku nak belajar ilmu. Ya, alhamdulillah boleh berhubung dengan Ustaz Safwan kita, ya, dalam Akademi Sunnah dan mereka-mereka yang terlibat dalam program ini, insya-Allah. Baik. Bab yang keempat, bagaimana memiliki syurga dan khazanahnya. Bab ketiga tadi, Bab ketiga, bagaimana cara untuk dipermudahkan jalan ke syurga. Di antara cara-cara untuk dipermudahkan jalan ke syurga ialah berusaha menuntut ilmu. Ya, berusaha menuntut ilmu, berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha mencari jalan untuk menuntut ilmu, dia berusaha untuk mencari ilmu, yakni ilmu yang dimaksudkan ini khusus terutamanya ilmu mengenal pencipta ataupun ilmu mengenal agama ini. Ya, ilmu fardu kifayah yang kita tuntut start daripada tadika sampai ke SPM sampai ke universiti itu ilmu fardu kifayah. Oleh kerana itu kita melihat ramai yang pakar dalam ilmu fardu kifayah, kita hormati kerana ianya ada ganjaran-ganjaran pahala yang tidak boleh dinafikan dan ianya amat diperlukan di atas muka bumi ini.
Namun begitu, ilmu fardu ain berapa ramai yang terlepas pandang. Hanya sekadar kelas kafah ala kadar ataupun kelas yang dibuat di rumah ulang alik, ya, pergi kelas baca Quran fardu ain yang ala kadar aja. Tetapi ilmu yang hakikat, ya, mengenal pencipta kita dengan cara yang betul, ya, mengenal rukun iman cara yang betul, mengenal rukun Islam cara yang betul, wala wal bara, hakikat Islam yang sebenar, apa yang akan disoal dalam kubur, itu yang tak jelas pada kita. Ianya merupakan fardu ain yang mesti kita selesaikan. Maksudnya fardu ain ini senangnya basic, ya, tak menjadi masalah. Lebih tu dia akan menjadi fardu kifayah. Misalnya kalau bab solat, ya, fardu ain itu pada solat fardu. Kalau kemahiran-kemahiran lain, biarkan ulama yang membicarakannya, kerana ia dah masuk kategori fardu kifayah. Kerana solat fardu itu fardu ain, yang lain-lain itu membicarakan tentang fardu kifayah yang sudah tentu pahalanya besar. Begitu juga puasa Ramadan. Lepas tu pembahasan hukum hakam puasa dan dikaitkan dengan puasa-puasa yang lain, itu jatuh fardu kifayah. Fardu ainnya pada puasa Ramadan, perbahasannya. Oleh kerana itu kita melihat kepada ilmu yang bermanfaat ini ialah ilmu fardu ain yang mesti kita selesaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada hujah kita di depan Allah dengan kemampuan kita berfikir, kemampuan kita hidup, makan, sihat, apa semua ni adalah menjadi tanggungjawab kita mengenal pencipta kita dengan cara yang betul. Mengenal pencipta kita cara yang telah ditetapkan oleh syarak. Mengenal pencipta kita seperti mana mengenal Rasulullah mengenal pencipta. Oleh kerana itu, ya, peringatan kepada mereka-mereka penuntut-penuntut ilmu yang mana ianya merupakan satu tuntutan kita mengenal pencipta kita dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu Muhammad dan sahabat-sahabat kamu beriman, sesungguhnya mereka mendapat petunjuk. Dan itulah kita mengikut jalan-jalan yang dibawa oleh golongan-golongan yang terbaik ini. Baik. Jadi hadis ini mengisyaratkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan tuan-tuan dan perempuan, sekarang ini tuan-tuan dan perempuan di alam maya, di antara percubaan untuk mencari ilmu dengan melalui alam maya ini, mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan orang yang berusaha untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, bab bagaimanakah memiliki syurga Firdaus. Ya, bagaimana kita nak memiliki syurga Firdaus. Ya, sedangkan syurga itu adalah syurga yang terbaik, syurga yang tertinggi. Kita ulangkan balik, syurga yang tertinggi itu adalah syurga Firdaus, yang mana di sanalah tempat bermulanya, ya, kenikmatan, kemuncak kenikmatan yang dimiliki oleh hamba-hamba yang terpilih. Baik. Bagaimana? Semua kita nak. Okay? Semua kita nak. Di antara yang pertama sekali ialah beriman dan beramal soleh. Beriman. Tuan-tuan dan perempuan, bila saya membicarakan tentang syurga itu, semua dasar dia, asas dia ialah beriman dengan Allah cara yang betul. Beriman mengikut rukun iman dengan cara yang betul. Kalau masalah keimanan kita tak betul, habis. Jangan bicaralah walaupun selawat kita banyak, walaupun solat sunat kita banyak, walaupun puasa sunat kita banyak, jangan bicara. Kerana masalah akidah itu adalah penentu. Ya, penentu diluluskan ataupun tidak amalan-amalan kita. Kalaulah tak lulus, bayangkan Abu Talib yang mempertahankan Rasulullah, mempertahankan Nabi. Bukan sebarangan. Ya, tetapi dia tidak beriman, akidah dia batil. Masih lagi mengikut adat-adat tok nenek dia, maka kita menyaksikan kesan daripada perbuatannya itu, akhirnya apa berlaku? Dia di kalangan ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu pembantu Rasul. Kita kena faham, bila membantu Rasul satu kemuncak khidmat yang paling baik, tetapi nilaian di sisi Allah tidak ada nilai kerana dia tidak beriman. Oleh kerana itu siri amalan-amalan soleh kita banyak kepada kembali kepada beriman kepada Allah dengan cara yang betul. Beriman dalam rukun iman itu dengan cara yang betul. Ya, supaya kita tidak terlibat dengan golongan-golongan yang tidak betul. Baik. Di sini Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Surah Al-Kahfi ayat 107. Bagi mereka yang ingin melihat Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 107. Surah Al-Kahfi adalah surah yang surah yang ke-18. Okay. Ayat 107, muka surat 304, ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juzuk 16. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itu bagi mereka adalah syurga Firdaus menjadi tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Okey. Dalam ayat ini jelas kepada kita di antara sifat yang pertama ingin memiliki syurga Firdausil A'la, syurga yang tertinggi, syurga yang terbaik, ialah dengan beriman mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iman yang betul, dan kedua ialah beramal dengan amalan soleh mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul. Simple je, tak susah mana, beriman dan beramal. Tetapi ingat, beriman seperti mana Rasulullah dan para sahabat beriman, dan kedua beramal seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramal. Kena faham tu. Kenapa? Ittiba'ur Rasul adalah tanda-tanda ahli syurga. Maksudnya mengikut Rasulullah. Tuan-tuan dan puan, saya dah terangkan banyak kali bahawa mengikut Rasulullah, mengikut agama ini, agama bukan manhaj tempat dia di akal. Tetapi agama ini adalah tempat dia ialah mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sahaja yang mengetahui agama ini. Ya. Kerana dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, dan dia faham apa yang Allah nak kerana Jibril yang menyampaikan. Oleh kerana itu, bila Rasulullah yang menyeru kepada agama ini, maka apa yang diseru kita ambil, apa yang ditinggalkan kita tinggal. Jangan masuk akal kita dalam kata apa salahnya benda ni baik. Kerana masyarakat kita tersilap dalam bab ini. Bila dia tengok amalan tu dia nampak baik, apa salahnya benda tu baik, perkara tu baik. Ya, mula dia memperbahaskan. Kita mengatakan tuan-tuan dan puan, Rasulullah sallallahu dalam hadisnya jelas telah menyampaikan segala-galanya seterang-terangnya. Dalam Al-Quran mengatakan al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini kami telah sempurnakan agama kamu. Berarti Allah telah sempurnakan agama, berarti dah cukup, benda dah sempurna. Dah perfect, dah cukup dah. Tiba-tiba kita kata ada pula tak cukup. Rasanya amalan ni boleh mencukupi. Sorry, ya, dengan agama bukan kaedah dia begitu. Kalau agama itu, Saidina Ali mengatakan, kalaulah agama ini tempatnya di akal, maka menyapu khuf di bahagian bawah, ya, tempat kijak tu lebih afdal daripada menyapu atas. Betul? Betul. Kerana apa? Kerana agama ini adalah wahyu. Menyapu atas yang Allah arahkan, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan patuh. Allah tidak mengarahkan kita menyapu bawah, tetapi menyapu atas. Kalau kita mempertikaikan apa nak sapu kat bahagian atas pula, kaki kaku mengijak. Bila kijak benda kotor itu yang dikijak, maka kita basuh, sapu kat bawah. Tapi tidak, agama bukan begitu. Kalau mengikutkan akal, maka maaf kata orang yang buang air besar itu lebih layak untuk mandi, membersihkan dirinya daripada orang yang keluar mani. Kalau ikut akal. Kenapa? Akal bagi kita najis, air besar tu, air kecil tu najis. Clear. Tetapi kenapa bila keluar mani kita kena mandi? Tidak pula sekadar mengambil uduk, kena mandi. Tetapi kalau buang air besar, ya, buang air kecil, maka kita cuci dia, tak perlu mandi. Kerana agama ini bukan akal, agama ini wahyu yang mesti diikut. Maka oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, saya mengingatkan
Tuan-tuan dan puan-puan, syurga ini mestilah mengikut cara-cara yang ditetapkan oleh Rasulullah supaya kita selamat. Misal contoh lagi, saya bagi contoh, apabila dalam Al-Quran surah semua surah dalam Al-Quran 114 itu ada bismillah. Tetapi kenapa pada surah At-Taubah, ya, 113 ada bismillah, surah Taubah tidak ada bismillah? Kenapa? Jangan bicara kenapa. Pertama, beriman. Itu kaedah bagi kita yang memahami. Pertama, beriman. Allah tahu kenapa dia lakukan. Ya, jangan mempertikaikan urusan Allah. Beriman. Ya. Sedangkan bismillah baik. Apa salahnya? Bismillah baik. Tetapi bukan kaedah kita masalah baik ataupun tidak. Bila agama, mesti mengikut arahan Allah dan Rasul. Barulah itu baik. Kalau tidak, walaupun kita mengatakan tok guru serban sebesar bukit sekalipun, ya, maka yang tak baik tetap tak baik. Yang datang daripada Allah adalah yang terbaik. Baik. Jadi dalam ini yang kedua pula, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta masuk ke dalam syurga Firdaus. Ini berdalilkan hadis daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksudnya, sesungguhnya syurga itu ada 100 tingkat. Okey, hafal. Syurga ada 100 tingkat, ada 8 pintu. Hafal tu. Supaya kita tahu. Kita tahu di kalangan manusia yang inginkan syurga pun tak kenal syurga macam mana. Ya. Kita nak beli rumah, tak kenal rumah yang kita nak macam mana. Beli-beli tengok-tengok besar reban ayam. Boleh kita terima hakikat begitu. Ya. Siapa suruh kita tak meneliti? Ya, bila kita nak beli rumah, kita dah tahu dah berapa bilik, berapa keluasannya, berapa toilet dia, bagaimana bentuk dia, kita dah tahu. Ya, supaya bila kita habis kerja ataupun kita dah belikan rumah itu, kita duduk, kita dah tahu dah sifat-sifat dia. Takkanlah syurga yang begitu hebat yang Allah janjikan kepada kita, langsung kita tak ambil tahu asalkan dapat masuk syurga, jadilah. Itu bukan kaedah kita. Tetapi syurga yang dijanjikan oleh Allah, ya, seharusnya kita tahu beberapa perkara. Misalnya berapa tingkat syurga? 100 tingkat. Alhamdulillah, hari ini kita dah tahu 100 tingkat. Neraka, 7 tingkat. Okey. Berapakah pintu syurga? Maka pintu syurga ada 8 pintu syurga. Kita akan sampai. Kita akan melihat bagaimana pintu-pintu syurga itu diceritakan dalam hadis. 8 pintu syurga. Okey. Bagaimana? Beriman sajalah. Ya, jangan banyak cerita. Beriman saja. Okey. Kemudian dalam hadis, sesungguhnya syurga itu ada 100 tingkat. Jarak di antara keduanya, yakni tingkat pertama dengan tingkat kedua itu, ya, syurga bersifat menaik. Neraka bersifat menurun. Tingkat yang paling bawah adalah tingkat yang paling tidak baik bagi neraka. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di tingkat yang paling bawah dalam neraka dan di situ adalah azab yang paling berat. Okey? Jadi dalam bab ini, bab syurga ini, dia ada 100 tingkat yang ke atas, bermula daripada satu tingkat ke satu tingkat, jaraknya seperti langit dengan bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, barakallahu fikum. Bila kita menyaksikan, kita tak nampak jarak macam langit dengan bumi. Kita tengok macam saya yang duduk di luar ni nampak bintang, ya. Tuan-tuan duduk dalam rumah tak nampak. Okey. Tetapi saya suka Allah berikan nikmat kita. Misalnya di kalangan kita ada Astro. Ya, di kalangan kita ada, ialah sudah tentu handphone itu penuh dengan gadget-gadget, apa dia punya channel-channel yang menarik. Cuba tengok yang berkaitan dengan galaksi. Ya, cuba lihat yang berkaitan dengan galaksi. Yang mana kita akan menyaksikan di antara galaksi-galaksi ataupun galaksi ini berjuta-juta kumpulan bintang-bintang. Pada satu bintang sahaja, ya, satu galaksi saja mempunyai berjuta-juta planet.
Ya, Maha Suci Allah. Itu baru di antara langit yang pertama. Di bawah langit yang pertama, belum sampai ke langit pertama betul. Itu di kita ni di bumi ni tengok ke atas belum sampai ke langit yang pertama disebabkan halangan cahaya-cahaya yang memisahkan kita dapat melihat langit yang pertama tu. Tetapi kita menyaksikan, itu pun menyaksikan melalui channel-channel seperti yang kita tengok dalam tu. Pasal saya suka tuan-tuan dan puan-puan, kalau Allah dah berikan kita explore, tengoklah macam National Geographic ataupun Animal Planet, ya. Ini kita sibuk dengan Raja Lawak, Raja Lawak. Tak habis-habis kita dengan Raja Lawak. Sampai mati ke macam mana? Ya. Cuba tengok kebesaran Allah. Cuba tengok kebesaran Allah. Bagaimana Allah berikan nikmatnya cukup hebat itu. Maka di sini perbezaan antara langit dan bumi begitu jauh. Subhanallah, saya beriman. Lalu Allah mengatakan di antara jarak kedua langit dan kedua tingkat syurga pertama, kedua, ketiga itu, tingkat-tingkat itu, jarak di antara keduanya seperti langit dan bumi. Syurga Firdaus adalah yang paling tinggi darajatnya dan darinya terpancar 4 sungai syurga. Okey, syurga Firdaus adalah syurga yang paling tinggi, the best syurga. Dan di sana terpancar 4 tali mata air ataupun sungai-sungai syurga yang besar yang akan mengalir ke bawah ini. Dan di atasnya Arash Ar-Rahman. Lalu Rasulullah kata apa? Jika kamu berdoa inginkan syurga, maka mintalah syurga Firdaus. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, Maha Suci Allah dalam bab ini. Apa Rasulullah kata? Jika kamu meminta syurga, mintalah syurga Firdaus. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah berbicara di kalangan para sahabat yang tidak sama kategori dia. Ada yang hamba abdi, ada yang pengembala kambing, ada yang peniaga, ada yang jutawan, ada yang miskin, apa kedana. Tetapi Rasulullah mengatakan bila kamu meminta syurga, mintalah syurga Firdaus. Dengan arti kata lain, kita ni sendiri pun dengan keadaan kekurangan ilmu dan berbagai-bagai bentuk, ya, bila kita minta syurga, jangan kata ya Allah, ya Tuhanku, ya, bagi aku masuk syurga, jadilah berapa syurga mana kamu nak bagi, bagilah. Tak boleh. Jangan minta. Itu seolah-olah orang yang berputus asa dengan rahmat Allah. Walaupun kita tahu dalam keadaan kita lemah, umat Muhammad confirm, macam saya, macam siapa saja, semua dalam keadaan kekurangan, tidak dinafikan. Maka apa yang paling penting bila kita minta, Allah kata, Rasulullah kata, mintalah syurga Firdaus. Kerana Allah nak bagi, dia tak kira kamu apa kategori. Kita melihat, kita rasakan Allah kita ni misalnya orang yang ala kerja bendang aja kononnya. Kita rasa macam terhina. Tak, tuan-tuan dan perempuan, di zaman Rasulullah, para sahabat yang menjadi hamba abdi di antara kategori yang paling rendah sekali, kita menyaksikan mereka seperti Bilal Ibn Rabah. Sehingga Rasulullah mengatakan, aku mendengar tapak kasut kamu berada di dalam syurga, mendahului di dalam syurga. Mengisyaratkan seorang hamba abdi boleh duduk ke tempat yang begitu tinggi. Kenapa kita tak boleh? Kenapa kita tidak boleh minta? Minta. Tiba-tiba Allah bagikan. Mungkin dengan doa, di antara doa-doa yang kita minta, munajat kita kepada Allah, tiba-tiba Allah buka untuk kita syurga. Tuan-tuan dan perempuan, ya, mudah-mudahan saya, ya, dan tuan-tuan perempuan semua serta pendukung Akademi Sunnah, ya, dimasukkan syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik. Maka terpancarnya dari 4 mata air sungai-sungai syurga. Apa mata air sungai-sungai syurga itu? Yang diceritakan, kita dah membaca ayatnya dalam surah Muhammad. Apa dia? Air biasa, ya, air mineral biasa, tetapi berkualiti di sisi Allah. Air susu, air arak dan air madu yang disaring. Arak yang tidak memabukkan dan madu yang disaring. Ini 4 buah mata air ataupun sungai ataupun lautan yang paling besar di sana dan dialirkan ke syurga-syurga yang lain dalam bentuk-bentuk yang diceritakan pada pelajaran yang lepas, seperti Aizan Jabila, air apa, air Kausar, air apa ya?
beberapa air yang disebutlah. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala al-jannata thalatha marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhu al-jannah wa man istajara minan nari thalatha marrat qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar." Maksudnya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Barang siapa yang meminta berdoa masuk syurga sebanyak 3 kali, kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku syurga Firdaus, kan? Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku syurga Firdaus. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku syurga Firdaus. Ya. Lalu syurga berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam syurga. Subhanallah. Syurga boleh mendengar. Ini kelebihan yang Allah bagi. Tuan-tuan dan perempuan, saya beriman hadis yang sahih ini, saya beriman. Syurga boleh mendengar kita berdoa. Lalu dia berdoa kepada Allah. Cip, mungkin tuan-tuan dan puan macam mana tu ya? Jangan samakan pendengaran kita dengan pendengaran yang lain-lain. Tuan-tuan dan puan tahu tak anjing tu dia mendengar bagaimana? Saya dapat belajar sikit dalam bab itu. Anjing, kijang, binatang-binatang ni dia punya dengaran, desiran tu lain. Tak sama dengan kita. Ya, pendengaran mereka lain pendengaran kita. Itu pasal mereka dapat dengar dari jauh. Ya, mungkin dalam 1 kilo, 2 kilo mereka dapat dengar. Kita tak dengar. Kadang-kadang dekat pun tak dengar. Ya, buka badan. Mana nak dengar? Tetapi mereka, binatang-binatang ni boleh dengar. Acip. Ini kelebihan yang Allah bagi. Dan begitu juga perkara-perkara yang gaib seperti ini, ya, mereka berada di syurga adalah makhluk Allah yang dijadikan boleh mendengar orang yang berdoa, ya, untuk memasukinya, dan juga neraka Allah mendengar. Allah berikan pendengaran kepada mereka untuk berbicara dan mendengar orang yang minta perlindungan darinya. Ini satu benda yang unik. Saya ingat mungkinlah ini pengalaman waktu maaf kata isteri saya mengandung, ya. Dia tak boleh bau, mencium suatu bau yang mana dia kata ada orang potong rumput. Saya kata mana ada, kan? Keliling tak ada. Waktu tu naik kereta, keliling tak ada. Tak ada dia. Sampai satu batu, 1 kilometer, nampak ada orang potong rumput. Kan dah kata. Kalau sekali mungkin ihtimal je tu, sangka-sangkaan. Tetapi masalahnya 3, 4, 5 kali berlaku, semuanya betul. Selepas 1 kilometer muncul, nampak orang potong rumput. Begitu juga bila hari nak hujan, dia dah bau air. Ya, bau air hujan. Ya, subhanallah. Ya, itu berlaku kepada, ialah keadaan yang waktu mungkin hormon dia bagaimana Allah berikan, benda-benda tu berlaku. Tetapi bila lepas melahirkan anak dah tak ada dah. Tak berbau apa pun, ya, badan kita busuk pun dia tak berbau dah. Ya, lepas tu hujan nak turun pun dia tak tahu. Tetapi sebelum itu, masya-Allah, waktu dia mengandung. Jadi agak menarik dalam membicarakan persoalan-persoalan benda yang gaib begini, ya, seperti syurga dan neraka. Bagi saya, kita beriman, alhamdulillah, masih kita berjalan atas jalan yang ditetapkan. Apa dia? Barang siapa yang meminta berdoa masuk syurga sebanyak 3 kali, ini satu riwayat, dalam riwayat yang lain 7 kali. Ya. Maka syurga berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam syurga, ke dalamku. Ya. Kemudian barang siapa yang meminta perlindungan agar tidak dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan neraka sebanyak 3 kali atau dalam riwayat 7 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, jauhkan dia dari neraka. Tuan-tuan dan perempuan, jadikan dia doa kita harian. Alhamdulillah, saya jadikan doa harian, bukan untuk saya je, untuk mak ayah saya sendiri. Ya, kita minta doa, ya Allah, ma'adkhilni jannata firdausil a'la. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga firdausil a'la. Allah ma'adkhilni jannata firdausil a'la. Tak boleh bahasa Arab, cakap bahasa Melayu je. Ya, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga firdaus. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga firdaus. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga firdaus. Okey? Ada yang mengatakan kami baca Ustaz selepas solat subuh dan solat maghrib. Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar sebanyak 7 kali. Okey, zikir dalam selepas solat tu sebenarnya hadis tu dhaif. Yang dimaksudkan itu jika dia mengatakan dia dah baca, sebenarnya itu baca berkaitan dengan wirid selepas solat, ya, subuh dan maghrib. Tetapi masalahnya riwayat itu dhaif, lemah. Tetapi dalam hadis ini, pertama hadis diriwayatkan hadis sahih
Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Okay? Jadi hadis itu sahih, maka kita beramal sama ada 3 kali ataupun 7 kali, maka bila-bila masa dalam jadikan dia zikir harian kita. Bagi saya menjadikan doa harian kita dan saya mengharapkan Allah masukkan saya syurga Firdausil A'la. Letak syurga Firdausil A'la. Syurga Firdaus yang tinggi. Jangan letak ya Allah ya Tuhanku dapat masuk syurga pun jadilah. Jangan. Ya. Jangan. Itu permintaan leceh lah apa doa macam tu. Doa dengan Allah kena doa yang best. Baru Allah baru menampakkan kita betul-betul bermunajat kepada Allah ya dan bersungguh-sungguh dalam siri munajat. Kemudian di antara untuk memiliki syurga Firdaus yang disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun. Cuba buka surah Al-Mu'minun, surah yang ke-18. Surah ke-18. Surah yang ke-23. Juzuk ke-18. Ada 3 muka surat 342, kita bermula daripada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa dia? Kita tengok. Iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Khusyuk dalam solat. Kita cek kita ni khusyuk dalam solat. Ya. Kenapa khusyuk solat ini? Ia mempengaruhi seluruh amalan-amalan harian kita. Ya, kalau kita dalam solat tu kita berada di padang bola ke, berada di channel-channel TV ke, maksudnya otak kita tu melayang. Bila kita sedar kita sampai Assalamualaikum, Tok Imam bagi salam, kita pun baru sedar, oh aku ada di dalam solat. Maka itu bukan khusyuk. Ya. Khusyuk dalam solat, kita jaga ada adab solat kita, di antaranya sifat solat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Ya. Kemudian Allah mengatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, lagha. Ini dikatakan lagha, lagwi. Ya, perbuatan lagha terlalu banyak, termasuk apa yang kita pegang, gadget-gadget kita yang sampai kita tinggal waktu solat, sampai kita kelang kabut dan solat, sampai kita melihat cerita-cerita yang tak senonoh dan kita tengok Instagram, kita tengok Facebook yang tidak bermanfaat, maka itu dikatakan lagha. Termasuk kita mendengar perkara yang tidak baik, kita melihat dalam TV atau channel-channel yang tidak baik, itu lagha. Dan kita takut lagha boleh menjebakkan kita dalam keadaan berdosa. Ya. Ataupun apa-apalah membuangkan masa kita, itu dikategorikan lagha. Allah mengatakan di antara sifat orang yang berjaya ini, orang yang solat dia khusyuk dan tidak terlibat dalam lagha. Ialah terlepas sekali-sekala itu istighfar. Namun kita cuba berusaha untuk menjagakan diri kita daripada lagha. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat, yang diagihkan zakat, alhamdulillah, barang siapa yang telah diberikan Allah nikmat kepada mereka, yang diberikan harta untuk menunaikan zakat, beruntunglah kita. Beruntunglah.
Ya, bagi mereka yang tidak ada, tak apa, jangan berputus asa. Paling kurang fitrah yang kita bagi itu termasuk dalam siri yang diwajibkan. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Dan orang-orang yang menjagakan kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Yakni orang yang menjaga kehormatannya, kemaluannya, melainkan pada orang yang berhak, yakni isteri ataupun hamba. Hamba dah tak ada, ya, maka isteri. Ya. Jangan dikatakan oh hamba tak ada, bibi dia bukan kategori hamba. Tak. Ya, jangan nak pandai-pandai pula mentafsirkan. Hamba, ya, bibi. Ya. Jadi oleh kerana itu dalam ayat ini mengisyaratkan hamba-hamba, isteri-isteri ataupun hamba-hamba. Selain daripada itu haram. Ya, Allah mengatakan kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba-hamba mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Sesiapa yang mencari selain itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Selain daripada isteri, maka dibuat hukumnya haram, ya, di kategori yang tidak baik. Walaupun maaf kata kita buat sendiri-sendiri, maka haram, tetap haram. Ya, na'udzubillah. Ya, peluang untuk kita masuk syurga, peluang dikategorikan orang yang terbaik ini. Ya, sayang jika kita melakukan kesilapan. Kalau terlaku kesilapan, istighfar kepada Allah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang yang memeliharakan amanah yang dipikulnya dan janjinya. Okey, dia pikul amanah, dia tunaikan, dan dia janji, dia tunaikan. Bukan janji lepas tu habis janji-janji dia, tinggal janji-janji manis. Ya. Habis, itu bukan sifat ahli syurga. Sifat orang yang berjaya, bukan. Tetapi sifat orang yang rugi, apabila dia bagi amanah, dia khianat. Yang ini sifat munafik. Bila dia berjanji, dia berdusta. Sifat munafik. Kemudian, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memeliharakan sembahyang. Memeliharakan sembahyang, pertama dia memelihara ikut cara Rasulullah SAW. Yang kedua, dia memelihara waktu solat. Tuan-tuan dan perempuan, solat bukan main-main. Dalam siri agama kita, solat inilah dalam bab, ya, berkaitan Islam dan kufur, hanya pada solat. Dan Rasulullah amat tekankan solat, terutamanya solat berjemaah bagi kaum lelaki. Dan solat ini memutuskan di antara sifat-sifat orang yang soleh ataupun munafik. Maksud menjaga ini, ya, jaga seperti mana Rasulullah jaga. Yang ini pertama, sifat solat itu mengikut cara yang Rasulullah arahkan. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita rasa agungkan Allah, ya, macam mana kita menyaksikan di waktu PM kita menghadap agung, ya, tuanku kita, ya, penuh dengan tata tertib, protokol. Begitu juga dalam bab kita menghadap Allah, takkan tak ada protokol. Mesti ada protokol. Itu pasal Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu satu. Dan kedua, jaga waktu solat. Waktu solat ini adalah waktu yang terbaik di awal waktu. Di awal waktu, lelaki ataupun perempuan. Dan bagi lelaki ditambahkan mengikut jemaah di masjid ataupun surau. Terpulang jemaah itu kalau dia lewat, tetap pahalanya besar. Ya, jangan lewat sangat sampai nak habis waktu. Tetapi kalau lewat setengah jam, sejam, tak menjadi masalah pada jemaah. Kita bersolat berjemaah, cuma kita lah waktu-waktu kita. Cuma nak menceritakan, ya, solat awal waktu itu dituntut menentukan kita ni menjaga ataupun tidak. Kerana apa? Pada solat itu membezakan antara orang Islam, orang mukmin dengan orang munafik. Orang munafik sentiasa pada suka solat akhir waktu. La yazkurullaha illa qalila. Dia tak mengingati Allah melainkan sikit sangat. Solat akhir waktu, solat akhir waktu. Jika ada di kalangan kita yang melakukan begitu, baik-baik. Berhati-hati kerana itu adalah sifat orang munafik. Yang solat di akhir waktu, solat akhir waktu. Ubahkan. Apa sibuk sekalipun dengan Tuhan kita, lakukan awal waktu. Jangan ada alasannya Tuhan.
Kita nak masuk syurga pun masih lagi beralasan, ya. Nauzubillah min zalik, syar, kejahatan tu. Okey, solat pada awal waktu, jaga solat pada awal waktu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat, ya, semua ada kereta, alhamdulillah. Dia ada bab minyak dia tu, ya. Minyak tu kecil-kecil, besar kecil kan. Dia 3 segi tu, ya. Besar kecil habis. Berarti kalau dah habis tu minyak habis. Ya, ataupun bateri telefon tu, ya, biasa panjang, tapi ni minyak segi tu besar kecil habis. Begitu juga keadaan solat. Orang yang awal waktu pahalanya terlalu besar sangat-sangat. Kemudian yang lewat sikit dia mula kurang. Setiap 1 second dia lewat dia makin kurang. Itu pasal bagi mereka yang solat berjemaah misalan, ya, solat berjemaah, jangan tunggu imam bangun. Kalau tengok imam sujud, kita sujud. Kenapa? Setiap second atau setiap waktu yang kita terlepas itu pahala kita kurang. Kalau imam sujud kita tunggu rakaat kedua ke rakaat ketiga, rakaat kedua kita tunggu je sampai dia bangun. Rugi bagi mereka yang memahami kedudukan pahala di sisi Allah, rugi. Tapi yang tak faham tu habis cerita lah. Dan begitu juga solat waktu itu, awal waktu dia pahala besar, makin lama makin kurang. Habis waktu, habis. Haram, kabair, dosa besar. Maka oleh kerana itu, maksud ayat ini mengisyaratkan di antaranya orang yang memelihara sembahyangnya, sifat solat Rasulullah dan menjaga waktu solat. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ini di antara sifat-sifat orang yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mudah-mudahan Allah berikan kita termasuk dalam orang yang memasuki syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bab yang kelima. Bab yang kelima berkaitan dengan bagaimanakah untuk memasuki syurga tanpa hisab. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan. Perjalanan syurga yang kita harapkan pada diri kita terlalu besar. Ya. Minta Allah pemudahkan kerana perjalanan ini begitu penuh dengan rintangan. Awal perjalanan, ya, kita berhadapan dengan masalah. Oleh kerana itu, bab yang kelima bagaimana memasuki syurga tanpa hisab ini adalah satu bab yang membicarakan perkara-perkara yang akan mempermudahkan kita begitu cepat untuk masuk syurga. Hisab adalah audit. Allah akan audit kita. Allah akan audit kita, serban kita, kopiah kita, spek mata kita ni semua kena audit ni. Ya, apa gadget-gadget kat rumah kita tu, berapa handphone dah kita beli, lepas tu dogi-dogi ke, ya, semua macam ni ke, dogi-dogi ni semuanya kena audit, kena hisap. Agak-agak boleh lepas ke? Tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa kelompok kalangan manusia dia akan lepas daripada audit ini. Dan kita mengharapkan kita di antara golongan tersebut. Ya. Kerana apa? Okey, kerana bila seorang itu melepasi audit ataupun hisap, maka kedudukannya selesa. Misalan kalau kita di tol tu, ya, tol pun ada. Dulu by cash, lepas tu touch and go, lepas tu smart tag. Atau sekarang apa orang kata rapid, apa nama? Ya, okey, semua. Tiba-tiba datang naik kapal terbang, naik helikopter, zoom tanpa tol. Okey, begitu kedudukannya. Maka di sini kita bicarakan bagaimana memasuki syurga tanpa hisab. Tuan-tuan dan puan-puan, alam mahsyar adalah alam yang ghaib yang kita beriman dengan dalil-dalil. Bermula Allah jadikan kita tiupan sangkakala yang kedua, kita dibangunkan dalam keadaan bertelanjang, tidak berpakaian. Tempikan berlaku, satu tempikan yang kuat yang menyebabkan semua pingsan, melainkan orang yang yang ditetapkan oleh Allah tidak pingsan. Hatta Rasulullah sendiri pun pingsan. Sehingga dalam hadis mengatakan Rasulullah, aku bangun daripada pingsan dan aku lihat tegah berdiri di bawah arasy Ar-Rahman. Aku tidak tahu sama ada Musa berdiri gagah di bawah arasy Ar-Rahman. Aku tidak pasti sama ada dia adalah orang yang dipengsankan dan bangun awal ataupun dia di kalangan orang yang tidak dipengsankan. Begitu kedudukannya. Kemudian Allah berikan pakaian, sudah tentu dalam hadis mengatakan Nabi Ibrahim dan sudah tentu Rasulullah Sayyidul Anbiya memiliki pakaian yang pertama.
ya, kemudian mengikut golongan-golongan yang terbaik dalam agama kita, iaitu golongan para nabi, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 kategori ini mendahului memiliki pakaian-pakaian yang terbaik di sisi Ar-Rahman. Sudah tentu pertama para nabi, Allah tutupkan aurat mereka. Para siddiqin, ya, siapakah siddiqin itu? Adakah kita mampu? Ya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya katakan busyra, khabar gembira, kita mampu. Kerana apa? Kita tak pernah melihat Rasulullah, tetapi kita beriman seperti mana kita nak beriman, macam mana para sahabat beriman. Kita mempertahankan Rasulullah sewaktu kewafatan baginda. Sahabat mempertahankan Rasulullah sewaktu waktu baginda hidup. Dan kita mempertahankan Rasulullah, yakni dengan memastikan hadis-hadis yang sahih itu kita beramal. Itu dia cara kita. Dan kita menafikan, kita mempertahankan supaya tidak beramal dengan hadis-hadis palsu, terutamanya hadis-hadis dhaif, dan banyak fokus kepada hadis-hadis sahih. Ya, itu dia. Ya, itu di antara bentuknya. Oleh kerana itu, ya, mereka-mereka minan nabiyyin wasiddiqin, kita membenarkan Rasulullah itu seperti mana Abu Bakar membenarkan Rasulullah. Apa dia? Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke ila Masjidil Aqsa. Ya, dalam masa satu malam Abu Bakar terus membenarkannya. Jika Muhammad yang berkata begitu, aku beriman. Aku percaya lebih daripada itu. Ini dia, iman Abu Bakar. Itu pasal Abu Bakar digelarkan As-Siddiq, membenarkan risalah. Dan Alhamdulillah, wahai Ta'ifatul Mansurah, wahai golongan yang berjaya yang mendapat pertolongan ini. Mereka yang berada dengan kitab Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 guru yang terbaik. Ingat, kita adalah golongan yang terpilih ini kalau betul-betul kita mempertahankan supaya kita masuk di kalangan minas siddiqin. Kalau kita beriman, ya, kita tak pernah mempertikaikan hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat Quran yang jelas yang memerlukan keimanan awal sekali. Minas siddiqin wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Ini 4 kategori yang terbaik di kalangan umat Muhammad yang menjadi pilihan bagi mereka-mereka yang ingin mengikut rentak-rentak yang terbaik ini. Baik. Jadi, oleh kerana itu dalam perjalanan yang kita nak menceritakan ini, perjalanan di akhirat kelak agak menggerunkan, terutamanya apabila kita dibangunkan di mahsyar itu, ya, kita mencari siapa yang boleh memberi syafaat kepada kita untuk dibebaskan. Kita pergi berjumpa dengan Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam mengatakan aku tak mampu. Pergi Nabi Allah Nuh, Nabi Nuh pun kata tidak mampu. Pergi kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata pun tidak mampu. Pergi ke Nabi Musa, Nabi Musa pun tidak mampu. Akhirnya kita pergi kepada Nabi Isa, Nabi Isa pun kata tidak mampu. Kemudian kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka disitulah Rasulullah bersujud dan diberikan kelebihan kepada Rasulullah yang dikatakan syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar yang dimiliki oleh Sayyidul Anbiya, ketua para nabi, yakni Rasulullah SAW. Okay. Kemudian Allah menukarkan bentuk-bentuk kita ini, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, yang disebutkan dalam surah Ali Imran. Orang itu, manusia ini di akhirat kelak, pertama dia ada yang mukanya putih berseri, ada yang mukanya hitam legam. Okay. Ini disebutkan dalam surah Ali Imran. Kita buka sedikit, ya, untuk menghabiskan masa yang tinggal sedikit ni. Kita lihat dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, Allah menceritakan okey, juzuk yang keempat, ayat yang ke-106. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah juzuk yang keempat, ayat 106. InsyaAllah kita mulakan. Muka surat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka hitam muram. Adapun orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan
Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Kerana itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Ya subhanallah. Ini di antara isyarat menceritakan bahawa golongan yang pertama berubah muka ialah orang kafir dan keadaannya menggerunkan. Ya, kita dibangunkan di akhirat dengan sifat Nabi Adam yang awal, ya, 60 hasta tinggi, 60 hasta semua, walaupun hari ini kita kemetot, ya, suka-suka tak tinggi, suka-suka tak tinggi, kan. Okey. Tetapi di sana semuanya 60 hasta tinggi. Adam, ya, semuanya lelaki perempuan sama sahaja. Maka di saat itu Allah ubahkan muka. Bagaimana Allah ubahkan muka? Tuan-tuan dan perempuan, bagi saya beriman dengan teknologi di akhirat. Kehebatan Allah dari sudut kecanggihan, kehebatan demi kehebatan. Idza ra'aita hasibtaha, idza ra'aita tamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Jika kamu melihat dan kamu melihat satu kerajaan yang cukup hebat. Teknologi Allah pun keluarkan cahaya pada muka seseorang itu. Allah hitamkan seseorang itu. Na'udzubillah. Minta lindung pada Allah. Ya. Lalu pada waktu itu dikatakan, rasakanlah azab disebabkan kamu tidak beriman. Kamu beriman, kamu tengok kebesaran Allah tapi kamu tidak beriman. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada di dalam rahmat Allah, yakni syurga. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Okey. Jadi dua perubahan pada permulaan di mahsyar. Kemudian bertukar mengikut dosa masing-masing peluh itu, ya, sampai ke muncak, sampai di mulut. Dan mula kita mencarikan syafaat Rasulullah. Kita lepas dan kita masuk penyerahan kitab. Lepas tu kita masuk hisab. Lepas tu kita masuk mizan. Lepas tu sama ada ke dalam neraka. Bagi orang kafir sudah confirm masuk dalam neraka. Tapi orang beriman masuk ke satu tempat yang dibahagikan dua cabangnya ni, orang munafik dan orang yang mukmin. Jadi insya-Allah kita akan bicarakan pada pelajaran yang akan datang dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat pada malam ini untuk mendapatkan siri-siri syurga yang terpilih ini. Dan jangan lupa jadikan doa kita harian, tiap-tiap hari memohon agar kita dimasukkan syurga sebanyak 3 kali atau 7 kali dan dijauhkan dalam neraka sebanyak 3 kali atau 7 kali. Tuan-tuan dan puan, jangan lepaskan peluang kita untuk memiliki syurga sehingga Allah berikan kita apa yang kita minta. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.